Seorang lelaki Palestin terbunuh apabila ditembak oleh tentera Israel yang menceroboh ke kawasan penempatan Palestin. Insiden pembunuhan terbaru itu berlaku ketika pertempuran tercetus di Bandar Salfit, Tebing Barat. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Shaheen, 23 tahun. Jurucakap Israel kemudian mengesahkan kejadian itu sambil mendakwa kononnya mereka terpaksa menggunakan gas pemerih mata bagi menyuraikan sekumpulan pemuda Palestin yang bertindak membaling batu ke arah tentera. Tiada anggota tentera Israel tercedera dalam kejadian itu. Terdahulu, seorang pemuda Palestin yang bersenjatakan pisau didakwa cuba menyerang tentera rejim di Hebron. Dia kemudian ditembak mati oleh tentera rejim. Dalam pada itu, tindakan tentera rejim Zionis menutup akses ke Baitul Maqdis mencetuskan rusuhan antara tentera Israel dengan penduduk Palestin. Insiden menyebabkan 2 penduduk Palestin cedera, manakala sekurang-kurangnya 3 orang ditahan. Polis rejim sebelum itu bertindak mengosongkan kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa. Mereka mendakwa kononnya penduduk Palestin membaling bom petrol ke dalam kota suci itu. Tiada kerosakan atau kecederaan membabitkan anggota tentera Israel dilaporkan. Semulanya, kekejaman Zionis Israel terhadap Palestin telah lama dah berlaku. Perkara ini berlaku sejak Palestin dijajah oleh kuasa barat. Dan kekejaman ini semakin luas apabila Palestin telah diberikan kemerdekaan oleh negara barat dan secara tak langsung memberikan peluang kepada Zionis Israel untuk merancangkan pelbagai rancangan untuk meluaskan lagi pengaruh dan jajahannya di Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam bin Muhammad Nazir. Nama metrik number 255010. Kemudian saya akan mengulaskan sambungan daripada sahabat saya. Isu ini kita dapat lihat apabila setiap tahun Zionis Israel telah berjaya meluaskan lagi kuasa dan jajahan mereka di tanah Palestin. Mana setiap tahun tu sentiasa mereka menjajah di negara Palestin. Ini disebabkan oleh daripada sokongan yang padu daripada negara-negara barat, khususnya Amerika Syarikat. Kerana Amerika Syarikat ini adalah sebuah negara yang sangat berpengaruh, dengan sangat besar dan juga mempunyai kuasa veto dalam PBB yang menyebabkan mereka memberi kata semangat untuk mereka untuk terus memberi sokongan kepada Israel ini untuk menjajah Palestin. Dengan ini mereka mudah meluaskan jajahan mereka tersebut di Palestin, khususnya di kawasan Jerusalem. Tidak cukup dengan itu, Zionis Israel juga telah melakukan penindasan yang amat teruk terhadap rakyat Palestin. Antaranya dengan memusnahkan kediaman rakyat Palestin sehingga kediaman itu tidak boleh lagi diduduki. Bukan itu saja, hampir setiap hari juga rakyat Palestin terbunuh tanpa mengira golongan kanak-kanak maupun dewasa dan tanpa mengira jantina lelaki maupun perempuan akibat daripada ingkar terhadap kehendak Zionis Israel yang sangat kejam. Kompas Dunia kami awali dari Jerusalem Timur, saudara. Militer Israel dibantu pekerja konstruksi merobohkan rumah warga Palestina di Jerusalem Timur. Penghancuran rumah warga Palestina ini sebagai hasil keputusan pengadilan Israel atas sengketa tanah di tepi barat. Militer Israel dan pekerja konstruksi menggunakan bahan peledak untuk merobohkan rumah-rumah warga Palestina di tepi barat pada Senin waktu setempat. Mahkamah Agung Israel menyatakan bangunan warga Palestina berada terlalu dekat dengan pagar pemisah kedua negara di tepi barat. Sejak awal tahun ini, Israel sudah merobohkan sekitar 63 bangunan rumah. Organisasi Kerjasama Islam mengutuk pembongkaran puluhan rumah di Jerusalem. Organisasi yang bermarkas di Jeddah itu menggambarkan pembongkaran sebagai eskalasi serius di kota suci. Israel terus melanjutkan pembongkaran puluhan rumah di Jerusalem.
Pembongkaran yang merupakan yang terbesar selama beberapa tahun ini dan merupakan akhir dari upaya hukum yang dilakukan pihak Israel. Justru itu, negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara Islam, haruslah bekerjasama untuk menangani masalah yang berkaitan dengan Palestin dan Israel. Ini amat penting kerjasama supaya kita dapat memberi tekanan kepada pihak PBB memberi keadilan kepada rakyat Palestin. Kita lihat sendiri rakyat Palestin ditindas begitu saja tanpa dibela mana-mana pihak. Dalam ajaran Islam juga mengajar saudara-saudara Islam supaya menolong sesama saudara. Ini penting untuk menjaga keamanan, keadilan dan keharmonian khususnya rakyat Islam dan seluruh dunia. Oleh yang demikian, kita juga haruslah membantu rakyat Palestin. Sebagai contohnya, kita boleh mengadakan kempen secara besar-besaran bagi menguntit derma untuk membantu rakyat Palestin yang sedang mengalami kesusahan atau penderitaan akibat kekejaman Israel. Sebagai contohnya, dengan bantuan menguntit derma ini, kita boleh memberi sedikit sebanyak keperluan harian mereka seperti bantuan makanan, kesihatan atau keuangan sendiri bagi meringankan penderitaan rakyat Palestin akibat kekejaman Israel ini.